sabar. Okey, mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa insyur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Right, okay, amin. Alhamdulillah. Okay, so kita teruskan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ni saya pasang ni kan. Right, bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Tak ramai pun tak apa. Siapa yang ada kan. Kita benda tu luar kawal kan. Saya rasa tak elok pun saya bebel benda yang di luar kawal kan. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ni kita nak membincangkan tajuk 12.3. Okay, kalaulah daripada buku teks awak tengok buku teks awak adalah pada muka surat 223. Hari ini buku teks 223. Kalau korang boleh conteng sikit buku teks, conteng lah. Sebenarnya saya suka lagi korang beli buku teks sebenarnya. 223 hingga 226. So, dalam tajuk ni, hari ni kita nak belajar mengenai struktur neuron. Okay. Kemudian kita nak tengok jenis-jenis neuron. So, kita nak belajar mengenai struktur neuron dan juga jenis. Okay, kita teruskan. So, neuron tu apa? Neuron sebenarnya adalah unit asas bagi sel saraf. Ni tak ada beza. Ni korang dah tahulah. Sel-sel neuron adalah berbeza. Neuron yang paling kecil punya diameter 0.04 mm. Neuron yang paling panjang, tengok neuron yang paling panjang adalah neuron efferens yang bermula dari turus vertebra sampai ke hujung kaki, which is melebihi daripada 1 meter panjang. Nak bayangkan 1 meter, awak tahu tak tangan awak ni? Sedepa ni macam 1 meter tau. So 1 meter. Okay. So itu adalah neuron paling panjang. So hari ni kita nak tengok mula-mula kita kenal dulu neuron. Kalau sel darah merah dia senang kan? Kita dah tahu sel darah merah dia tak ada nukleus. So neuron ni dia adalah antara struktur sel yang kompleks sikit. So everything about saraf ni dia kompleks sikit. So kita nak cerita macam ni. Neuron kita cerita daripada mula tau. So bayangkan impas tu lalu sini. So kita kata impas tu lalu sini, nanti dia ke sini, sini, sini. Okay, so struktur yang pertama mula-mula kita belajar, mula-mula adalah dendrit. Kedua, dalam sikit ni, ini kita panggil dia adalah sebagai dendron. Lepas tu, ini macam biasa, yang tengah, ini kita panggil dia adalah sebagai nukleus. So, nukleus ni ada kat mana? Nukleus ni ada dekat badan sel. Okay, kemudian dekat sini, sekejap yang dalam ni, yang boleh bawa impas ni, yang dalam ni. Okay, impas ni lalu dalam ni tau, yang warna kuning saya buat ni. Ini adalah axon. So, bayangkan impas ni macam elektrik. Macam saya pegang wayar tapi saya tak kena electric shock. Kenapa saya tak boleh kena electric shock? Sebab dia ada penebat. So, bayangkan impas tu sama. Impas ni dia dalam bentuk elektrik. So, macam mana impas tu kita nak make sure dia mengalir sehala, dia mesti ada penebat kat luar. So, penebat dekat luar ni kita panggil dia adalah sebagai salur myelin. So, ingat salur myelin ni bahasa mudah dia adalah penebat. Tetapi penebat dia bukan macam saya penebat charger laptop ni. Dia ada space kecil-kecil. So, antara space salur myelin ni, kan salur myelin ni, space kecil ni, ini kita panggil dia sebagai nodus Ranvier. So far sampai sini okey tak? Sepatutnya saya buat kuis. Saya tak sempat lah, nantilah doakanlah saya banyak betul nak buat tapi tak sempat. Okay, now, so again lagi sekali, tadi impas tu, awak tengok tau, impas tu mula lalu mana? Dia lalu dendrit.
Lepas dendrit, dendron. Kalau saya selalu ajar budak, kata kalau lah awak tak ingat, ya Allah cikgu, dendrit ke dendron, awak ingat dendrit je. Okay, so dendrit. Lepas dendrit, dendron. Lepas tu badan sel. Lepas badan sel, ini kita panggil dia adalah sebagai axon. Lepas axon, kita ada salur myelin. Lepas tu dia ada space kecil-kecil yang kita panggil dia sebagai nodus Ranvier. Kemudian sampai dekat hujung ni, dia macam bas. Alah, korang kan tahu naik bas ataupun korang naik LRT, MRT. Kita nak cakap stesen paling akhir, apa-apa stesen paling akhir, kita panggil dia sebagai terminal. So, awak bayangkan stesen terakhir, impas tu lalu, kita panggil dia terminal axon. Kenapa kita panggil dia terminal axon? Sebab ini axon. So ending axon paling akhir, itu kita panggil dia sebagai terminal axon. Dekat terminal axon ni ada satu bonggol. Bonggol yang kecil-kecil ni. Okay, bonggol ni kita panggil dia sebagai bonggol synapse. Okay, right. So kalaulah saya lukis dalam bentuk oralidi. Okay, saya lukis dalam bentuk oralidi. Begini. Saya selalu lukis macam ni tau. Katakanlah ini adalah neuron deria. Penghubung neuron deria, kita panggil dia sebagai neuron geganti. Ini adalah neuron geganti. Kemudian, kita ada neuron motor. Now, kita nak cakap macam ni tau. Awak tengok macam ni. Katakanlah ini tetap badan sel. Ini saya tulis short form Ini saya panggil dia badan sel. Ini tetap badan sel. Ini adalah badan sel. Now, sebelum badan sel, bahagian ni kita panggil dia sebagai dendrit. Lepas badan sel, ini saya panggil dia sebagai axon. So, ini adalah dendrit, sini adalah axon, sini adalah dendrit, sini adalah axon. Impas lalu macam mana? Impas tu lalu sini. Bayangkan, ini adalah impas. Ini impas. Yang paling hujung ni dia ada bonggol, nanti kita panggil nama tu adalah bonggol sebagai bonggol sinaps. Senang kata Tuhan jadikan neuron kita ni bukan macam ni, dia bukan melekat antara satu sama lain. It's not directly connected. Dia ada space kecil tau. So space kecil di sini, ini kita panggil dia sebagai synapse. Okay, so awak ingat maklumat dihantar di sepanjang neuron adalah dalam bentuk impuls tau. Ini pun dalam bentuk impuls. Ini pun dalam bentuk impuls. Tapi bila dia sampai ruang kecil ni, ruang yang kecil ni, ruang sinaps ni, maklumat tu adalah dalam bentuk kimia yang kita panggil dia sebagai neurotransmitter. Okay, dia neurotransmitter kat sini je, transmit kat sini je. Bila dia masuk balik dekat neuron, dia akan jadi impuls balik. So hari ni kita nak belajar macam mana impuls dihantar. So impuls tu macam mana maklumat dihantar melalui neuron. Mula dihantar dalam bentuk impuls, lepas tu ruang kecil namanya adalah dalam bentuk neurotransmitter, lepas tu impuls balik. Okay, so saya cuba ajar slow sikit sebab saya rasa it's too much information. Now, okay, sebelum saya lupa. Okay, persamaan antara dendrit dan axon, kedua-dua dia adalah membawa impuls. Okay, so dendrit dengan axon dua-dua bawa impuls. Bezanya adalah lokasi. Katakanlah kalau dendrit, ni dendrit, dia bawa impuls ke badan sel. Kalau axon, dia bawa impuls dari badan sel. So, dari. So basically dua-dua ni, dendrit dengan axon, dua-dua adalah bawa impuls. Cuma bezanya, impuls tu dia bawa dari mana ke mana. Okay, soalan saya, kalau lah impuls tu dibawa, impuls tu asalnya dekat badan sel, okay, keluar daripada badan, soalan tu tak cantik, nanti bagi awak pening. Okay, so kita tengok sini So tengok Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita punya tajuk dah makin lama dia macam makin mendaki sikit tau. So ini tadi kita dah kata dendrit, saya ambil dendrit je. Dendrit dia menerima impuls ataupun dia bawa impuls je. Tapi bawa impuls pergi mana? Bawa impuls ke badan sel. So ini adalah dendrit. Dia bawa impuls pergi mana? Bawa ke badan sel.
So, nombor 1 dendrit, nombor 2 badan sel. Apakah fungsi badan sel? Badan sel ni dia mentafsir maklumat. Integrasi ni adalah mentafsir isyarat atau maklumat. Kenapa dia boleh mentafsir maklumat? Sebab dia ada nukleus. Lepas tu ketiga, kita ada akson. So akson ni pun dia bawa impuls, tetapi akson ni dia bawa impuls keluar daripada badan sel. Sebab tu nampak tak bila saya kata dua-dua ni, dendrit dengan akson ni bawa impuls. Cuma kalau dendrit bawa impuls ke badan sel, masuk badan sel. Tapi kalau akson dia impuls tu asalnya daripada badan sel. Okay. Thank you. Okay. Now, kemudian kita ada penebat. Apakah nama penebat tu yang nak make sure impuls tu mengalir satu hala? Salut Myelin. Yes, terima kasih. Saluran myelin. Kita nak bayangkan ada penyakit tau. Macam ni. You are very lucky. Kenapa Tuhan jadikan impuls tu mesti lalu akson atau dendrit akson lah. Saya nak kata kenapa akson tu mesti ada penebat? Sebab bila akson ada penebat, impuls tu boleh menghala sehala. Tetapi kalau tiba-tiba kan saluran myelin dia koyak, impuls tu boleh mencapah tak tempat lain. So bila impuls tu boleh mencapah ke tempat lain, maklumat tu tak dapat dihantar cepat. So dia boleh menyebabkan penyakit dan salah satu penyakit dia adalah ASL. ASL penyakit tu adalah disebabkan saluran myelin tu adalah koyak. So apa kesannya? Kesan dia akan jadi shaking. Dia punya orang kata impuls tu mencapah. So menyebabkan dia punya gerak balas dia tu jadi tak steady. So dia menjadikan orang tu jadi shaking. So penyakit tu kita panggil dia sebagai ASL. So ASL adalah salah satu sebab berlakunya ASL. Kalau saluran myelin ni koyak, dia boleh menyebabkan penyakit. Nama penyakit itu adalah ASL. Ni ada. Okay. Tak apa. Okey tak okey lah. Ni Maxis lah ni. Kejap-kejap kena tendang. Stres. Okay, so tadi kita kata saluran myelin tu ada ruang kecil-kecil kan? So apa nama ruang kecil-kecil tu? Dia ada space. Saluran myelin tu bukan straight panjang. Dia ada space kecil. Apa kita panggil? Ya Allah. Yeah, thank you Nabil. Ya Allah. Okay, tak apa. Saya duk bayangkan Nabil ni extrovert sikit. Yang lain semua introvert kan. Malu nak cakap. Tak apa. Semua orang rasa saya husnuzon, semua tengah jawab dalam hati. Lagi-lagi Mazicin kan, dia mestilah jawab. Okay, right. So, tadi kita dah kata akson tu nak bayangkan struggle tau cikgu ngajar kat sekolah ni tau. Okay, kita nak bayangkan impuls tu lalu sampai sini kan. Kita nak bayangkan sampai hujung akson. So, dekat hujung akson tu kita panggil terminal. Lepas tu dekat terminal, saya cabut tau. Awak nampak? Hujung akson yang saya cabut ni, awak bayangkan hujung akson ni, ini namanya terminal. Di terminal akson ada apa? Dia ada bonggol. So kat sini kita panggil dia sebagai bonggol sinaps. So kalau orang tanya, kat manakah letaknya bonggol sinaps? Letaknya bonggol sinaps adalah di terminal akson. So far boleh faham tak kat sini? So far boleh faham tak? Saya ajar, yes. Saya ajar satu-satu ni tau. Okay. Now sebabnya saya duk bayangkan tajuk ni susah nak bayangkan. So tadi semua kita dah kenal pasal neuron. So sekarang kita tengok jenis-jenis neuron. Tadi jenis neuron, semalam pun kita dah belajar jenis neuron ni ada 3. Kita ada neuron deria. Kita ada neuron geganti. Geganti ni macam postman tau. Dia menghubungkan neuron deria dengan neuron motor. Dan akhir sekali ini adalah neuron motor. Tadi, okey, saya suka lukis tau. Saya suka gila lukis walaupun lukisan saya bodoh. Saya nak bayangkan cerita dia mesti rangsangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan cetuskan impuls. Lepas dia dah cetuskan impuls, reseptor akan sampaikan maklumat pergi ke pusat integrasi. Okey, pusat integrasi ni saya ambil satu pilih adalah otak. Daripada pusat integrasi ni dia akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. Efektor akan menghasilkan gerak
balas. Now, tadi kita kata dia cetuskan impuls. So, impuls ni perlu dibawa. So, siapa yang bawa impuls? Yang bawa impuls adalah neuron. So, di mana letaknya neuron? Neuron letaknya di sini. Okey, teka. Kalau neuron dia, badan sel dia letak dekat hujung ke dekat tengah? Kalau neuron dia, awak teka, badan sel dia, contoh, dekat hujung ke kat tengah? Nah, Yes, dia Tengah. adalah, terima kasih, dia ada dekat tengah. Kejap saya nak lukis cantik sikit. Tak apa, sikit pun tak apa. Saya takut korang ada komitmen lah. Ada yang balik kampung, dah lama tak balik kampung. Ada yang pergi bercuti sebab dah lama kan, baru buka border kan. Yang ada, yang tak ada tak apa. Macam ni tau. So, kita bayangkan ini adalah neuron deria. So, neuron deria dibawa impuls dari reseptor ke otak. Kemudian dekat otak ni ada banyak neuron apa? Dekat otak ni ada banyak interneuron. Cek. Lepas tu daripada otak nak sampaikan maklumat pergi efektor kan? So, neuron apa yang sampaikan maklumat pergi ke efektor? Neuron Neuron motor. geganti. Neuron, motor. lagi sikit, neuron motor. Kenapa bukan geganti? Sebab geganti biasanya letaknya kat tengah tau. Jiran kepada ni, ini adalah neuron motor. Okey adik, faham tak adik? Dik, kalau katakanlah neuron geganti yang tengah ni tau dik. Tapi saya suka jawab, awak jangan takut tau buat salah. Sini, ini neuron geganti. Sini neuron motor. So senang kata kesimpulannya, fungsi neuron adalah membawa impuls. Tapi awak tengok impuls tu dari mana? Kalau dia daripada reseptor pergi ke otak, neuron apa? Neuron deria. Very good. Kalau daripada otak pergi ke efektor, Neuron motor. neuron motor. Apakah beza neuron motor dengan neuron deria? Selalu dua neuron ni je yang famous. Kedudukan Apakah? badan sel. Alhamdulillah dengan dudukan badan sel. Thank you. Dan satu lagi adalah panjang dendrit dan juga akson. Sebelum ke badan sel, yang ini saya tunjuk yang ni, awak teka. Okey, sebelum badan sel, ini dendrit ke akson? Dendrit. Alhamdulillah, dendrit. Lepas badan sel, akson. Kalau sini, ini pun sama tau. Yang kontot ni dendrit. Sini akson. Kalau neuron geganti pun sama. Sebelum badan sel, struktur ni namanya dendrit. Lepas badan sel, ini adalah kita panggil dia sebagai akson. So dari segi sini, kita boleh nampak lagi satu perbezaan tau. Tadi kita tahu perbezaan antara neuron deria dan neuron motor adalah kedudukan badan sel. Satu lagi, kita boleh tengok panjang dendrit. Kalaulah untuk neuron deria, dendrit dia panjang. Saya buat up ke atas Kalaulah untuk neuron motor, dendritnya adalah pendek. So saya suka dendrit sebab yang depan. So far boleh faham tak? Kalau soalan dia tanya apakah perbezaan antara struktur neuron deria dan juga neuron motor, awak boleh bagi perbezaan dari segi bentuk badan sel, kedudukan lokasi badan sel dan satu lagi panjang dendrit atau akson. Okey tak? Okey. Okey, saya kan nak masuk yang susah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak baik saya cakap susah. Now, tadi kita dah cakap kan antara neuron ni dia bawa impuls, tetapi Tuhan jadikan kita punya neuron is not directly connected like this. Dia ada small gap. The small gap we call as synapse. Okay, so sekarang kita nak cerita impuls tu, macam mana impuls tu boleh bertukar membentuk dalam bentuk neurotransmitter. Sini dalam bentuk neurotransmitter. Now, saya nak bagi tahu awak, neurotransmitter ni ada banyak jenis tau. Yang paling famous yang awak kenal adalah acetylcholine, dopamine, semua macam tu. So kita sebenarnya neurotransmitter ni dia boleh affect our mood. Okay. So senang kata dadah tu, macam mana dadah tu berfungsi. Biasanya dadah tu berfungsi dia boleh manipulate penghantaran impuls ataupun dia boleh manipulate neurotransmitter. Okay, now kita teruskan tau. Kita nak cerita ni sebenarnya.
Okay, saya nak tunjuk satu video dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hopefully lah video tu jadi. Sekejap. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share. Your entire screen. Share now. Hopefully jadi Sekejap, saya tengah tengok mana kelas awak ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini je paling cantik. Tak ada suara Ada suara tak? You guys tak ada. Ada ke? Tak ada. Tak ada suara. Tak ada suara kan? Okay. Okay, now kita nak cakap macam ni. Sian awak, saya kena terpaksa dengan suara saya. So awak nak bayangkan titik-titik ni, ini adalah neurotransmitter. So awak nak bayangkan ini adalah terminal, ini adalah bonggol sinaps. Bonggol sinaps ni letaknya di mana? Bonggol sinaps ni terletaknya di terminal axon. Okay, now awak nak bayangkan impas tu mula mengalir laju tau. Bila dia sampai dekat sini, impas tu akan ditukar dalam bentuk neurotransmitter. Okay, so kita tengok apa dia buat ni? Okay. Okay, macam ni. Alright, so saya nak cerita tau. Maafkan saya. Now, mula-mula nak bayangkan impas tu, maklumat tu laju. Dia laju sampai kat terminal axon. Okay, sampai kat terminal axon, kita nampak ada satu bonggol yang besar ni. Ini kita panggil dia adalah sebagai bonggol sinaps. Dekat bonggol sinaps ni ada banyak apa? Dekat bonggol sinaps ni ada banyak vesicle. Awak nampak bulat-bulat ni, ini kita panggil dia adalah sebagai vesicle. Okay, so dalam vesicle ni ada neurotransmitter. So neurotransmitter ni letaknya dalam vesicle. Now, saya ulang lagi sekali. Pertama, pertama, impas akan mengalir di sepanjang axon sehingga ke terminal axon. Okay, di terminal axon ada bonggol sinaps. Okay, di bonggol sinaps, impas ni nanti dia akan merangsang vesicle. Bila vesicle ni dirangsang, vesicle ni akan menghasilkan neurotransmitter. So nak bayangkan vesicle yang ada neurotransmitter ni akan bergerak sampai ke hujung bonggol sinaps. So awak teka, kalau dia nak bergerak kan, vesicle ni nak bergerak, dia perlukan tenaga. Awak teka, apakah organel yang banyak ada dekat terminal axon? Mitokondria. Thank you. Adalah mitokondria. So dekat sini dia ada banyak organel namanya adalah mitokondria. Disebabkan ada mitokondria, vesicle yang ada neurotransmitter ni akan bergerak sampai ke hujung bonggol sinaps. Okay, kita teruskan. Alah, frasnya tak ada suara. Alah. Okay, so sini tengok ni bebas tau. Wow, hebatnya. Ini semua adalah neurotransmitter. Neurotransmitter akan terbebas dekat ruang tu, gap tu. Gap tu kita panggil dia sebagai ruang sinaps ataupun ruang sinaps. Okay, sinaps atau sinaps tu sama. Okay, dia akan dibebaskan. Kemudian, tengok. Kemudian dia akan diterima oleh protein reseptor yang ada dekat neuron seterusnya. Okay, neuron seterusnya yang ni tadi, ini namanya dendrit. Tadi atas tu namanya axon. Sebab ingat tak, tadi kan kita belajar sebelum badan sel, katakanlah ini adalah badan sel, sebelum badan sel, sini kita panggil dia sebagai dendrit. Hujung sini kita panggil dia sebagai axon. So nak bayangkan tadi impas tu lalu daripada axon, dia nak terima pergi ke neuron yang lain. So of course bahagian sini namanya adalah dendrit. Di dendrit ada satu struktur yang kita panggil dia adalah sebagai protein receptor. So protein receptor ni, you guys tengok kat sini, protein receptor ni yang akan terima neurotransmitter. Once neurotransmitter diterima oleh protein receptor yang ada dekat dendrit, okay, neurotransmitter ni nanti akan berubah menjadi impas balik. Cerita dia saya cerita panjang tapi sebenarnya berlaku kat badan awak is very fast.
laju gila. Macam sekarang saya bercakap, apa yang saya fikir kat kepala dengan saya cakap dia selari. Dia sangat laju. Tapi sebenarnya benda tu, impuls, sebenarnya maklumat tu sebenarnya dia berubah daripada impuls ke neurotransmitter, daripada neurotransmitter ke impuls is very fast. Tapi kita belajar satu-satu. Okay, so tengok lagi sekali. Tengok once dia diterima oleh protein pembawa, impas tercetus. Hebat tak dia punya drama? Gila kan? Betapa cantiknya ciptaan Tuhan. Alright, so itu sahaja. Okay, so stop sharing. Okay, so saya nak masuk ke sini. Sekejap, share. Kita sampai ke berapa? Lama lagi kan? Lagi. Tapi saya cuba habis cepat tau. Sebab saya rasa kalau hari ni objektif dah tercapai, saya rasa tak perlulah saya cerita panjang-panjang. Saya tengok dulu tahap kemampuan awak kat mana. Dan satu lagi sebab hari ni hari Jumaat lah. Jumaat ni feeling dia lain sikit Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So kita tengok lagi sekali Okay, now tadi kita dah kata laluan impas. Okay, so laluan impas, tengok kita baca dulu tau. So kat sini kita kata cara penghantaran impas dari sepanjang neuron. So impas ni tadi kita kata dia ada, mula-mula dia adalah dalam bentuk impas, kemudian dia ada dalam bentuk neurotransmitter. Cuma saya nak bagi facts yang cantik. Now, impas saraf ni mengalir sangat laju. Laju dia adalah 120 meter per saat. It's very fast. Lagi laju daripada cahaya ke dia? Okay, right. So yang tu awak boleh baca, saya nak masuk kat sini. Tadi saya dah kata lagi sekali. Okay, cerita dia ni, saya rasa Mazi Ching kan, saya minta maaf tau. Mazi Ching dengan yang pandai-pandai Hao Ho ni, saya tahu korang pandai tau. Kadang-kadang ada satu korang frust sebab saya cerita terlampau slow. Tabah saya takut je Hao dengan Mazi Ching tidur. Okay, so kita nak bayangkan, Nabil pun dah bosan ni, ulang banyak kali dah ni. Okay, kita nak bayangkan memula dalam bentuk impuls. Sekarang, yang kita nak cerita dekat sini. Ini, katakanlah ini adalah hujung dia. Terminal ni. Dia besarkan bahagian yang ni. Dia besarkan jadi macam ni. So, ini kita besarkan dia dalam bentuk ni. So, tadi kita kata maklumat dalam bentuk impuls. Apa ni? Okay. So, ayat pertama keyword dia ni dalam buku teks awak adalah apabila impuls tiba, subhanallah. Impuls tiba ke bongo sinaps, dia akan rangsang apa? Dia rangsang yes, very good. Dia akan merangsang vesikel dulu. Kemudian bila dia merangsang vesikel, baru dah dia membebaskan neurotransmitter. Kemudian tadi saya kata macam mana neurotransmitter tu boleh bergerak sampai ke hujung ni? Macam mana dia boleh bergerak sampai ke hujung tu? Boleh kenal ke? Yes, sebab dia ada mitokondria. Kemudian bila dia sampai dekat hujung ni, neurotransmitter tu dia akan bergabung dengan apa? Neurotransmitter dia akan bergabung dengan apa? Protein receptor. Yes, hebat. Mana letaknya protein receptor tu? Neuron penerima. Yeah, dekat neuron penerima yang mula-mula ni, ini kita panggil apa? Kita panggil dendrit ke kita panggil sebagai axon? Ni dendrit ke axon? Dendrit. Yeah, ini adalah dendrit, dekat sini adalah axon. So, cerita dia neurotransmitter ni akan meresap ke bahagian sinaps dan dia akan bergabung dengan protein reseptor yang letaknya di dendrit neuron penerima. Kemudian once dia dah bergabung dengan neurotransmitter ni dah bergabung dengan reseptor, dia neurotransmitter ni akan menyebabkan apa? Neurotransmitter ni akan menyebabkan apa? Mula dia slow dalam bentuk kimia, lepas tu dia dah sampai dendrit seterusnya. Kemudian sekarang neurotransmitter tu dia akan cetuskan apa? Impuls. Yes, very good. Dia akan cetuskan impuls. Terima kasih. Senang ke susah? Senang, nampak senang kan? Nampak senang, tapi paling penting awak baca balik. So yang ini adalah dia punya kesimpulannya. So impuls tiba di bonggol atau terminal synapse.
Kemudian impuls akan merangsang vesicle synapse. Okay, so dia merangsang vesicle synapse, so dia akan menghasilkan neurotransmitter. Kejap, saya punya ni dah habis lah. Okay. Okay. So, contoh neurotransmitter adalah acetylcholine. So, bila dia sampai ke hujung, ini tak payah. Prasynapse ni tak payah. Okay, so dia akan meresap ke ruang sinaps. Bila dia dah meresap ke ruang sinaps, dia akan, neurotransmitter tu akan bergabung dengan reseptor dan akan mencetuskan impuls elektrik yang baru. Alright, so jom marilah kita menjawab soalan. Okay, now soalan. Okay, apakah fungsi neuron motor? Apakah fungsi neuron motor? Kejap kita tengok ada siapa kat sini. Kalau you guys malu, korang type je pun tak apa. Alamak, Ayu dah terus leka. Okay, now. So, okay, siapa nak jawab? Kembar, boleh tak seorang jawab? Apakah fungsi neuron motor? Korang dalam bilik yang lain ke? Wazif, Wafiq. Wazif, Wafiq, jawapan dia ada dekat muka surat 224. Kalau malu boleh type. So, apakah fungsi neuron motor? Dia bawa impuls dari mana ke mana? Semua neuron dia bawa impuls tau. Cuma dia bawa impuls dari mana ke mana? Kalau contoh, kalau neuron deria, dia bawa impuls daripada reseptor pergi ke otak. Kalau neuron motor, dia bawa impuls dari mana ke mana? Dia menerima impuls saraf dari neuron ganti. Okey, neuron ganti pergi ke efektor. Yeah, bolehlah saya terima daripada neuron geganti ataupun daripada otak pergi ke efektor. Very good. Okey, tidur ke? Now, mengapakah bongo sinaps mengandungi banyak mitokondria? Okey, Wazir ke Wafiq ni tadi, awak nak siapa jawab soalan ni? Awak rasa awak confident yang dia memang boleh jawab soalan ni? Untuk soalan nombor 2 ni, awak rasa? Adik. So, Adik. Okey, mengapakah bongo sinaps mengandungi banyak mitokondria? Mitokondria tu, fungsi mitokondria untuk apa? Dip. Membekalkan tenaga. Dip, okey, membekalkan tenaga. Okey, yang ni saya nak betulkan sikit tau, Dip. Sebab saya dah tahu kalau SPM membekalkan tenaga tu tak dapat markah tau. Kita kata menjana tenaga. Dia generate tenaga untuk untuk vesicle tu boleh bergerak. So jawapan dia menjana tenaga. Menjana tenaga. Sebabnya saya rasa patut kita buat cara yang betul kot, style yang betul. Sebabnya kalau membekalkan tenaga, kalau awak jawab tu dalam SPM dia tak dapat markah. Walaupun betul, tapi masalah dengan bio ni kita nak betul dan tepat. Tu problem kita selalu. So sini menjana tenaga. So menjana tenaga untuk apa? Kenapa pen saya ni? Oh, menjana tenaga untuk penghantaran impuls. Okay, now seterusnya. Ramalkan apa yang berlaku kepada penghantaran impuls sekiranya neuron tidak mempunyai salur myelin. Adik rasa siapa yang awak confident yang boleh jawab soalan nombor 4 ni? Haoyun. Kacang ah. Apa? Tidak sempurna. Ayo, betul cantikkan sikit. Saya hari ni pun pakai tudung tidak sempurna. So tidak sempurna is too general. Kalau Cikgu Mai dengar jawapan tu dia susah nak faham. Penghantaran diperlahankan. Okey, tambah sikit. Penghantaran what? Penghantaran impuls. Yeah. So kita nak cakap kat sini bila lah tidak mempunyai salur myelin, kan salur myelin kita kata dia sebagai penebat kan. So bila dia tak ada salur myelin, impuls tu tak dapat dihantar dengan laju.
So, betul lah Hao cakap. Okay, Ho Yun cakap dia akan jadi memperlahankan. Okay, kenapa saya nak suruh awak jawab macam tu? Sebabnya kita nak biasakan awak menjawab SPM. So, ingat lagi sekali, saya ulangi lagi sekali. Kalau katakanlah korang nak jawab SPM, korang jangan bayangkan muka Cikgu Bayu awak. Bayangkanlah muka cikgu sejarah awak ke, cikgu BM ke. Right, so jawapan dia penghantaran impuls akan diperlahankan. Okay, now. Okay, so kita teruskan. Okay, now tindakan terkawal dan luar kawal. Okay, so Cikgu ya. skip nombor 3. Ayo, saya skip nombor 3 tu apa soalannya? Terima kasih Mazrin baru dengar suara dia. Okay, bagaimanakah impuls elektrik dihantar melalui sinaps? Ho Yun, rasa siapa boleh jawab soalan nombor 3 ni? Macam senang je ni. Zicing Zicing. Ya, ini dia tutup mata dia. Dalam mimpi je ni boleh jawab. Apa dia? Senang Impuls dihantar melalui sinaps secara kimia. Yes, secara kimia. Apakah bentuk maklumat dalam bentuk kimia tu? Neurotransmitter. Ayo, cute lah suara awak. Yes, dia dalam bentuk secara kimia iaitu neurotransmitter. So again tahu neurotransmitter kita ada banyak jenis. Alright. Now, hari ni kita nak cerita pasal tindakan terkawal dengan luar kawal. Ni very simple. Contoh, kalaulah awak cubit kawan awak, tiba-tiba kawan awak tersepak awak balik. Itu terkawal ke luar kawal? Itu terkawal ke luar? Ya, Hafiz baru bangun ke Hafiz? Terima kasih join the class. 2. Okay. So, okay. Now Hafiz, hari ni kita nak masuk. Nanti awak kena tengok recording. Tajuk ni dah susah ni. Tadi kita cerita pasal synapse. Okay. So, tadi saya katakanlah tindakan luar kawal. Contohnya macam awak cubit kawan awak. Dia akan jadi tersepak balik. Itu kita panggil dia luar kawal. So, kalau melatah. Terkawal atau luar kawal? Luar kawal. Yes, itu adalah luar kawal. Awak tahu tak melatah tu cuma ada banyak dekat orang Asia. Saya ada baca tapi saya asyik lupa lah kenapa melatah tu. Saya tak tahu melatah tu sama ada melatah tu something yang keturunan ataupun suddenly it happens, tapi yang saya tahu melatah ni banyak dekat orang Asia. Dan satu lagi melatah tu adalah contoh tindakan luar kawal. Tapi orang kata melatah tu penat. So basically saya tak pasti, tapi melatah tu kalau orang tanya saya sebab ada budak tanya kan. So melatah tu sebenarnya ada tindakan luar kawal. Alright, so kita teruskan. Okay, sekejap banyak habuk sikit. Okay, now tindakan terkawal tak ada masalah. Tindakan terkawal ada banyak jenis. Macam korang menyanyi, korang menari, korang belajar, korang mendengar, itu semua adalah terkawal. Kalau luar kawal ni yang a bit macam confusing. Luar kawal ni ada 2 jenis. Satu luar kawal, korang pernah tak orang kena sentakan lutut? Macam orang macam sini kan, pak dia terus laju. Pernah dengar tak sentakan lutut? Pernah. Belajar masa berapa? Tingkatan 1, 2 pernah belajar? Saya pernah buat tau, tapi tak jadi. Saya pernah cuba kat budak saya, tak jadi. So basically, sentakan lutut tu adalah tindakan luar kawal dan sentakan lutut tu dia hanya melibatkan 2 jenis neuron. Okay, now katakanlah tindakan refleks. Itu tindakan refleks, tengok Mardiana. Okay, now tindakan terkawal, tengok sini Apakah persamaan tindakan terkawal? Apakah persamaan antara membaca dengan menarik nafas? Okay, ataupun bernafas. So persamaannya, semua tindakan ni sebenarnya ia melibatkan rangsangan, impuls dibawa oleh neuron dan dia menghasilkan gerak balas. Sebab tu dia melibatkan efektor. Perbezaannya, kalau tindakan terkawal ia disedari. Macam korang lah sekarang nak belajar ke tak belajar. So disedari. Kalau tindakan luar kawal, dia berlaku automatik. Berlaku tanpa sedar. Contohnya korang bernafas, contohnya denyutan jantung, itu semua adalah tindakan luar kawal. Nah, kalau terkawal, kita melibatkan saraf periferi jenis saraf sistem soma. Katakanlah tindakan tu luar kawal, awak ingat dia melibatkan saraf periferi jenis saraf autonomi. Okay. Now, so kalau saya kata persamaan dua-dua melibatkan sistem
saraf periferi kalau persamaan lain. Okey, maksudnya tindakan terkawal dengan luar kawal dia melibatkan saraf periferi. Cuma bezanya sini melibatkan sistem saraf soma, sini melibatkan saraf autonomi. Nah, kemudian bahagian otak mana yang terlibat? Ia adalah bahagian cerebrum. Again, ingat tak semalam saya cerita, cerebrum ni sebenarnya your personality, korang punya kemahiran, your skill sebenarnya dipengaruhi oleh awak punya cerebrum. Ada orang kebolehan dia boleh menyanyi, dia menyanyi sedap. Ada orang dia boleh menjahit, ada orang dia boleh memasak. So basically sebenarnya ia juga dipengaruhi oleh cerebrum dan setiap orang ada kelebihan atau kebolehannya yang tersendiri. Contohnya macam tukang masak, tak semua orang boleh masak, tapi tak semua orang boleh jadi tukang masak yang hebat. Right, so kita punya kelebihan tu sebenarnya kita boleh belajar dan satu lagi ada satu advantage, ia adalah sebenarnya disebabkan oleh cerebrum. Contohnya macam orang sukan, tak semua orang, kita semua boleh bersukan tapi tak semua orang boleh jadi atlet. So benda tu dia adalah gifted, macam kawat saya rasa tak semua orang boleh kawat. So basically semua tu adalah dikawal oleh bahagian cerebrum kita. Okay, now kalau luar kawal, contoh luar kawal, apakah bahagian otak yang mengawal tindakan luar kawal? Contohnya adalah medula oblongata dan juga hypothalamus. Now, kalaulah tindakan terkawal, dia biasanya melibatkan otot rangka. Okey, otot rangka paling famous, biasa lelaki tahu. Otot rangka kita ni dia berpasangan tau. Memang Tuhan jadikan dia berpasangan. Contohnya macam bicep and tricep. Kalau korang perasan, atas ni kalau lelaki kan yang korang buat exercise whatsoever, yang bahagian atas ni kita panggil dia sebagai bicep. Bawah ni sebagai tricep. So, awak ada sekejap. Okay, nampak tak? Okay, awak ada kesian tau, ni dah kudung dah, semua tangan dah hilang, tinggal kaki je. Kaki pun dah tinggal separuh je ni tau. Sedih je. Nah, kita nak bayangkan ini adalah otot rangka. Okay, semua otot yang meliputi bahagian rangka kita panggil sebagai otot rangka. So otot rangka biasanya dia berpasangan. Contohnya Sizian dia tak ada tangan. Kita ada bicep and tricep. Dan biasanya otot rangka ni dia tindakannya adalah opposite. Kalau satu mengecut, satu mengendur. Contoh tau. Kalau you guys buat macam ni, kan, budak lelaki lah, saya tak adalah muscle tau. Okay, kalau lah macam ni membengkokkan tangan. So bahagian muscle atas ni, kita panggil dia sebagai bicep, dia akan mengecut. Bawah ni akan mengendur. So ini semua adalah tindakan terkawal. Soalan saya, boleh tak otot rangka ni tiba-tiba jadi luar kawal? Boleh. Bila masa dia boleh jadi luar kawal? Bila masa dia boleh jadi luar kawal? Teka, otot rangka dengan kaki tu, bila masa dia boleh jadi luar kawal? Ni boleh kontrol. Berjalan boleh kontrol. Bila masa yang dia tak boleh kita kontrol? Yang awak rasa bila, tak boleh kontrol tu bila dua-dua masa tu kan, tadi saya kata apa-apa pergerakan otot rangka tu dia mesti satu mengecut, satu mengenduk. Tapi tak boleh kawal, ni tiba-tiba dua-dua otot awak jadi mengecut. So itu jadi luar kawal. So kalau keadaan dua-dua otot rangka awak menjadi mengecut, what do we call? Ada tak masa bila dia jadi luar kawal? So contoh luar kawal, dua-dua muscle tu dia mengecut. Keadaan bila yang muscle kita, kejap ada orang jawab ni kot. Kurang kalsium. Okay. Kejang. Yes, very good. Masa kejang. Kejang tu adalah disebabkan awak punya otot rangka dalam keadaan luar kawal. Apabila dia kejang. So kejang ni disebabkan oleh apa? Disebabkan kurang mineral atau kurang kalsium. Very good. Biasa ibu mengandung biasanya kalau kurang kalsium, antara simptom-simptom dia malam-malam kalau dia tidur sejuk sikit je dia akan kejang. Okay, so itu adalah salah satu simptom perempuan kalau lah dia kurang kalsium dan dia pregnant. Okay, so now saya tambah sikit. Tindakan luar kawal, gerak balasnya adalah otot licin dan juga kelenjar. Okay, so otot licin ni biasanya memang otot licin ni dekat salur darah, dekat jantung. If I'm not mistaken, dia ada otot licin. So dia adalah effector. So senang kata ini otot rangka ni adalah effector untuk tindak balas terkawal.
Kalaulah otot licin, ini adalah E faktor kepada tindakan luar kawal. Alright, okay. So, saya sampai di sini sahaja. So, kesimpulannya. Okay, tadi kita belajar berapa jenis neuron yang kita dah belajar? Yes, very good. Kita dah belajar 3 jenis neuron. So, katakanlah neuron tu yang membawa impuls daripada reseptor pergi ke otak. Apakah nama neuron tu? Yes, very good. Kita panggil dia sebagai neuron deria. So katakanlah kalau impuls tu daripada otak pergi ke efektor, apa kita panggil? Motor. Yes, alhamdulillah kita panggil dia sebagai neuron motor. Kemudian dekat sini kita nampak impuls ni, okey, dia akan melalui neuron. Tetapi tadi kan kita belajar neuron ni dia bukan melekat antara satu sama lain. Dia ada ruang kecil. So ruang kecil ni kita kenali dia sebagai apa? Synapse. Yes, very good. Ini kita panggil dia sebagai synapse. So bila impuls tu lalu sampai ke ruang synapse, impuls tu akan ditukar maklumat dalam bentuk apa? Neurotransmitter. Yes, very good. Dalam bentuk kimia yang kita panggil dia sebagai neurotransmitter. So kat sini, maklumat tu dalam bentuk kimia. Tapi bila dia sampai kat dendrit, bahagian reseptor yang lain, apa jadi pada neurotransmitter tu? Neurotransmitter akan menyebabkan apa? Bergabung. Dia akan bergabung dengan reseptor dekat dendrit penerima dan dia akan mencetuskan apa? Impuls. Yeay! Dia akan cetuskan impuls. So kesimpulannya maklumat dihantar melalui 2 cara. Satu adalah dalam bentuk impuls, satu dalam bentuk kimia. Dalam bentuk kimia apabila dia lalu ruang synapse. Tapi bila once dia masuk neuron balik, dia adalah dalam bentuk impuls. Kemudian impuls ni kita nak hantar laju. So dia mesti ada penebat. Apakah nama penebat dekat sepanjang akson tu? Salut Myelin. Yeay, salon myelin. Tapi salon myelin tu ada ruang-ruang kecil yang kita perkenali sebagai yeay, nodus Ranvier. So far sampai sini okey tak? Okey. Disebabkan korang okey sangat, so tak ada homework. Sebab homework semalam Mazrin ke, Mazicin ke, Ho ke, How saya tak sempat tanda lagi, saya malu bagi saya tanda dulu. Tapi so far korang boleh faham tak cerita dia? Boleh. Alhamdulillah. Okay, so minggu depan lagi sekali saya nak ulang, kita buat sharing session dengan cikgu-cikgu PPKI mengenai penyakit mengenai saraf. Sepatutnya korang kena buat research. Tapi saya rasa maybe nak cari mood, korang pun kan tengah nak cari mood nak buka sekolah balik kan. So basically saya rasa better lah kita panggil cikgu PPKI yang banyak pengalaman mengenai penyakit-penyakit yang melibatkan bahagian otak tu. Saya suka. Now launch. Okay. So awak boleh jawab, lepas tu kita habis kelas. So boleh jawab push hari ni, refleksi hari ini. Tahap kefahaman awak pada hari ni. Korang faham ke tak faham? Hari ni saya ajar slow-slow je. Saya ajar relax-relax je. Tak ramai tak apa. Yang paling penting ilmu tu sampai. Jom kita tengok full aktif. Alright, alhamdulillah. So hari ni tengok yang vote. So korang vote lah. Apa dia? Buka aku. Apa? Apa Afwan? Tekan je, tekan. Oh, okey. Tu tekan apa? Okay. Now, so dah. Alhamdulillah kita tengok kat sini yang vote tak ramai ni. Sekejap saya tengok yang vote ada 16 orang. 16 je kot ni. 16 orang. So yang vote 16 orang, ada seorang ni kesiankan awak. Yang seorang ni kefahaman dia hanya 20 hingga 39. Yang seorang ni, yang kefahaman 20 hingga 39 ni, awak jangan sedih sebab awak tengok kat sini kawan awak ada ramai kat sini, ada 16 orang yang kefahaman dia adalah lebih daripada 40%. Dan ada juga kawan awak yang faham antara 80 hingga 100%. So therefore budak yang seorang yang tekan refleksi hari ni hanya 20 hingga 39, jangan sedih.
Lepas kelas ni nanti awak pergi tanya kawan awak sebab tak ada homework ni pun. So itu sahaja, saya minta maaf atas segala salah dan silap. Alhamdulillah kelas yang kedua kali ni, Alhamdulillah hari ni okey. Tak ramai tapi tak apa. Alright, so thank you so much. So itu sahaja. Bye everybody. Okay, bye. Terima kasih. Okay, bye. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Zichin. Terima Cikgu. kasih. Terima kasih semua. Thank you so much. Sanggup korbankan waktu tidur awak. Thank you so much. Thank you everybody. Terima kasih Aiman Fazli. Terima kasih Ain. Thank you Syazan. Lama tak jumpa. Thank you semua. Bye adik. Thank you Aini. Alright, thank you semua. Saya off.